Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi dah lama rasanya tak hantar video dekat korang. Korang sihat tak ni? Okay, so malam ni, pagi ni, okay, Oryx nak kongsi sedikit macam mana kita boleh dapat buy dekat area sini. Okay, macam mana minggu lepas Oryx dapat area buy kat sini. Dan macam mana juga kita boleh dapat area sell pada area sini. Okay, so GJ juga tadi Oryx ada bagi signal full margin. Kita akan cuba rungkaikan satu persatu. Okay, so try belajar something melalui video ni. Okay, pertama sekali macam biasa, nak cari setup ke apa, Oryx kata H4, H1. Okay, setup atau control. Jadi kita tukar kepada line chart. Kita nak tengok di manakah posisi harga berada ketika itu. Alright. So minggu lepas price berada ngam-ngam boh dekat area mana ni? Okay, dia berada dekat area support. So zone Oryx macam yang Oryx selalu buat, zone Oryx adalah shadow ni saja. Okay, shadow ni. Jadi besar. Okay, so, Oryx faham besar dan ramai yang confuse macam mana nak entry. So Oryx kadang-kadang gunakan zone ni hanyalah sebagai watching area. Dan bila dia dah siap membuat SNR ataupun structure yang Oryx nak, baru Oryx entry. Jadi dia dah touch zone buy Oryx. Okay, tetapi kalau tak ada confirmation, Oryx tak entry. Kenapa Oryx entry dekat sini? Okay, pertama sekali Oryx entry ketika news masa tu di bahagian shadow ni, Oryx menggunakan trend line. Okay, pada time frame M15 Oryx nak entry kan. So trend line 1, okay, 1, 2, third touch untuk Oryx entry. Selagi mana dia tidak break candle solid pada third touch ini, ni di area third touch, selagi tu Oryx akan entry dan Oryx takkan cut loss lah. Okay, kalau dia close candle solid macam ni, barulah Oryx cut loss ataupun stop loss je. Okay, jadi dapat buy kat sini. Apa lagi confluence line yang Oryx guna? Pertama sekali, ketika itu di M15 Oryx nampak bentuk ini, konsep yang ini. Okay, so siapa yang datang kelas Oryx akan tahulah konsep ini. Ini S kena breakout. Okay, S kena breakout. Kalau Oryx panggil ni SBR fail. Tapi korang jangan pelik pula kenapa Oryx panggil nama ni SBR fail lah apa. Mungkin ada nama lain, tapi Oryx yalah, Oryx guna first kali nampak big movement, second movement. Okay, valid support. Kena break. Ni, break. Kita nak sell kat sini, tak dapat. So, dia kena break lagi sekali. Okay, dia gagal jadi resistant. Maka, kalau dia masuk balik dekat dalam zone ni, maka dia adalah support yang masih valid. Jadi, Oryx akan buy di dalam zone ini. So, ketika itu, kebetulan pula news menyatakan USD lemah. Jadi Oryx pun entry di sini. Okay, that's how I got my entry. Okay, kemudian masa nak entry sell pula tadi, macam mana boleh dapat sell dekat sini Oryx? Area-area sini macam mana dapat sell? Okay, so Oryx kan suka kata, kalau tengok dekat bebelan Oryx, kita nak cari first touch, second touch, third touch untuk entry sell kan. Macam itulah yang Oryx apply. Kemudian di sini juga sama je bentuk dia guys. Dia memberi bentuk yang sama. Okay, dia memberi bentuk yang sama. Tengok bentuk ni. Okay, tukar pada line chart. So Oryx stand di sini je. Okay, cari resistance yang valid. Okay, resistance yang valid, break. Nampak? Dia gagal menjadi support, maka dia adalah resistance yang masih valid. Jadi Oryx pun entry buy. Entry sell. Jadi kalau nak guna trend line boleh tak Oryx? Boleh. Tengok ni, trend line sudah di breakout. Jadi boleh sell tak? Boleh. Itulah macam mana Oryx dapat goal. Okay, macam mana Oryx dapat? Budak-budak Oryx pun tadi alhamdulillah ada yang entry kat sini. Ni dekat bahagian mana ni? Entry dekat bahagian mana ni? Come on guys. Entry ini adalah di bahagian resistance valid, kena breakout, maka datang balik. Ini adalah RBS. Rugi siapa tak entry. Okay, so GJ kebetulan dia berada pada kawasan support. Okay, dia berada pada kawasan support. Jadi Oryx tanda di bahagian shadow.
Okay, Oris tanda di bahagian shadow. Okay, untuk Oris kata time frame daily, weekly, monthly sebagai direction. Okay, so siapa untuk apa? Siapa untuk buy. Jadi H4, H1 untuk kita cari setup dan control. Okay, jadi dia berada dalam kawasan support valid. Okay, support yang valid. Tengok ni, trend line. Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga untuk entry. Sama ada di breakout ataupun entry. Okay. So, semasa entry tu, suka cerita Oris nak maklumkan, jangan lupa tengok candle dia closing apa guys. Okay. Jangan lupa tengok candle dia closing sebagai apa. Alright. Jadi inilah kalau betulkan sikit, macam ni. Okay, untuk entry. Alright. So, pada time frame H4, nampaknya begini. Okay, tengok pada time frame H1. Nampak apa pula ni bosku? Okay, bosku nampak apa pada time frame ini? Takkanlah tak tahu lagi. Dekat sini korang tengok, sini ada support valid. Support valid ini sudah di breakout. Di breakout ke bawah. Kemudian dia breakout di atas ni, memang kita dah nampak dah dekat sini sebenarnya kita dah boleh hold buy ataupun cari re-entry buy. Okay, dekat sini korang tengok betul-betul Oris entry ketika kawasan sini telah di break iaitu kawasan apa ni? Konsep pertama yang Oris ajar, RBS, resistance kena break up, datang balik dalam zone ni, kita nak entry. Okay, ada tak confluence lain yang boleh guna pakai Oris? Mana? Sentuhan pertama, sentuhan kedua, sentuhan ketiga untuk kita entry buy. Okay, jadi pada kawasan ini adalah kawasan yang kita perlu berhati-hati lah. Okay, kawasan yang kita perlu berhati-hati, nampak? Okay, as soon as dia break up, maka kita boleh hold. Alright, Oris ajak full margin dekat budak-budak tadi. Dekat mana? Dekat bahagian sini, guys. Okay, dekat bahagian sini. Okay, bahagian sini adalah tempat yang mana Oris ajak dia orang semua tadi full margin. Okay, so masa Oris ajak full margin, bukan ajak suka-suka. Okay, ada setup yang Oris nampak ketika tu. Kenapa Oris nak entry, sell. Okay, masa tu Oris nampak macam ni lah. Okay, dia berada pada sentuhan yang ketiga untuk sell. Kemudian Oris nak entry, dia nampak bentuk ni guys. Ni bentuk apa ni guys? Bentuk apa ni guys? Alamak, ini bentuk yang Oris selalu sebut tadi lah. Okay, resistance valid kena break out. Jadi kita jadikan kawasan ini untuk sell. Alright, so tahniah siapa yang entry full margin tadi. Sedap. Okay, alright, so be careful. Kita boleh monitor di kawasan-kawasan inilah untuk cari sell. Kalau break, masuk balik, buy saja. Sekian daripada Oris. Harap korang dapat peroleh something daripada mapping yang tak seberapa ini, backtest yang tak seberapa ini, ilmu tak seberapa ini. InsyaAllah benda ni sentiasa berulang-ulang kali dekat dalam market. Korang hanya perlu alert dan juga fokus kepada improvekan korang punya decision. Okay, good night, selamat malam dan semoga memperolehi sesuatu.